dengan Nazab Hizan yang bersama di separuh masa yang pertama kerana banyak yang diperkatakan, banyak idea-idea yang ingin disampaikan dalam separuh masa yang kedua. Tidak ada pertukaran pemain untuk kedua-dua pasukan. Mungkin ada corak yang berbeza, Jap. Ya, saya harapkan mereka lebih cepat, terutamanya pasukan Kedah. Kurangkan bermain di laman mereka sendiri. Masuk ke dalam attacking third lebih cepat untuk mereka plan dan juga merencana yang lebih baik. Kerana mereka ada ofensif pemain yang saya rasa attacking players yang berada di depan untuk menjadikan gol. Baru masa yang kedua, Kedah bermula dengan lebih ofensif. Gosa versus ATD. Gerakan Ifadayo dilihat di sana dikawal kemas oleh Gosa, tetapi berjaya Ifadayo, dan di sana juga pijak kawalan daripada Gosa. Ada tolakan daripada Moses ATD. Pantas diambil oleh Marcus Mekauli. Nabil. Lepas Nabil, pemain ini cukup lincah di separuh masa yang pertama. Separuh masa yang kedua bagaimana Nabil, tetapi satu kombinasi yang baik di antara Nabil dan juga Uche Akbar bagi menghadirkan situasi berbahaya di hadapan pintu gol Kedah Darul Aman. Ya, saya suka dengan apa yang Nabil lakukan ya. Kita lihat bagaimana kawalan yang cukup kemas, dia meneruskan larian, dia bermain 1-2 dengan Uche Akbar, dan ya, kredit untuk defender yang membaca gerakan itu untuk mengeluarkan bola tersebut. Penjuru yang pertama di separuh masa yang kedua, tumbukan daripada Kalamullah. Ada pelanggaran antara dua pemain. Advantage sedah semestinya kepada penjaga gol, tapi sepakannya ataupun sepakan penjuru yang dilakukan itu agak sedikit rendah. Sukar bagi pemain-pemain yang menanti. Ya, sebenarnya hantaran itu baik ya. Corner kick ini saya dapat lihat memang diletakkan bola itu dalam keadaan yang cukup berbahaya. Ya, Kalamullah juga ya, memang satu challenge yang memang biasa dilakukan oleh mana-mana pemain. Mungkin pertembungan itu yang kita dapat lihat. Kalamullah sepatutnya dia lebih protect diri dia untuk berlaku kecederaan. Al-Hafiz, beliau kali ini adalah penampilan yang ke-13 kerana sering bertukar posisi ataupun giliran bersama dengan Ifad Akmal. 25 penampilan pada musim 2022 bersama dengan PJ City. Beliau pada musim ini adalah penjaga gol utama bagi Kedah Darul Aman. Fuad ada 3 penampilan pada musim 2023, 1 clean sheet ketika bertemu dengan Perak, iaitu ketika mereka menewaskan Perak tempoh hari. Ya, saya rasa satu tamparan hebat jikalau kapten mereka PDRM ini terpaksa dikeluarkan kerana dia antara pemain yang cukup kental di barisan pertahanan pasukan PDRM setakat ini. Dia mengawal dengan cukup baik, menidakkan gerakan daripada Ifadayo di depan dan juga pemain yang lain. Permainan yang dimainkan oleh Gosa, itu litak untuk Kedah Darul Aman dalam pasal penalti, hantaran ke tengah, peluang untuk Kedah, tetapi sentuhan terakhir daripada Ifadayo. Namun masih lagi dalam permainan kali ini untuk Hidalgo. Percubaan terus ditangkap kemas oleh Akil Razak. Satu lagi peluang yang terhidang kepada Kedah Darul Aman, dan di situ kedudukan Ifadayo untuk cuba mendapatkan jaringan pada debut bersama dengan Kedah. Ya, hantaran yang baik daripada Afiq tadi. Kita lihat bagaimana litak kawalan yang kemas. Dia tidak jatuh daripada gerakan itu. Satu setback ke belakang, dan mungkin saya rasa agak lewat Ifadayo untuk buat keputusan. Manual out juga sudah datang, dan ini hantaran yang saya rasa kedua yang baik. Mungkin dia ingin buat hantaran kepada Ifadayo, dia ingin mencari Ifadayo, tetapi bola itu terlampau ke dalam, memudahkan keeper PDRM iaitu Akil Razak untuk mendapatkan bola ataupun mendapat bola itu dengan cukup cermat sekali. Robin O juga pastinya bernasib baik kerana beliau gagal untuk mengawal kemas hantaran yang dilakukan oleh Litak yang berjaya untuk mendapatkan kedudukan Ifadayo. Musa seperti biasa berada pada kedudukan yang tepat untuk menghalang hantaran yang cuba mencari rakan-rakan penyerang.
Ya, saya nampak ada perubahan daripada skuad Kedah kali ini. Mereka telah lebih cepat ke depan, menghantar bola ke depan. Ya, ini yang saya nak mereka lakukan. Skrap yang mungkin ada larian-larian pemain daripada belakang ke depan. Ya, memang PDRM mereka sedikit berkampung di bahagian mereka sendiri. Mereka harap counter attack yang akan mereka dapat daripada kesilapan pemain Kedah. Wan Amirul Afiq di sebelah kanan. Hidalgo telah pun melakukan larian. Lepas Hidalgo cuba masuk dalam kawasan penalti. 3 pemain melakukan kawalan, tetapi di sana tumbukan daripada Akil Razak sebelum bola itu singgah di kepala Ifadayo. Masih lagi untuk Kedah. Cubaan daripada Litak terbias dan memberikan sepakan penjuru untuk Kedah Darul Aman. Ya, gerakan yang baik. Hidalgo tadi saya cukup suka, walaupun ada 3 pemain yang nak cuba menghampiri mendapatkan bola, tetapi skill yang ditunjukkan Hidalgo memperdayakan dan dia berjaya membuat satu hantaran ke belakang. Ini yang sepatutnya kerap dilakukan oleh pemain. Dan dilakukan oleh Litak. Singa tidak berjaya. Masih lagi dalam kawalan Kedah Darul Aman. Moses ATD. Wan Amirul Afiq. Manoot. Hidalgo semula kepada Wan Amirul Afiq. Hidalgo membuka gerak di sebelah kanan. Ifadayo tak sampai pula hantaran yang dilakukan oleh Wan Amirul Afiq. Semula kepada Kedah. Boyan Siga. Farhan. Litak di sebelah kiri. Al-Hafiz Harun juga ada di sana, tetapi hantaran itu terbias lontaran kepada Kedah. Moses untuk Litak, hantaran lintang ke tengah jauh daripada kedudukan Ifadayo. Berjaya disepak keluar oleh Alif Nakiuddin, tapi tak sampai kepada rakan di bahagian hadapan untuk Hidalgo. Semula ditarik di sana. Kad kuning yang sudah semestinya tunggu masa saja pengadil nak berikan kad kuning kepada Alif Nakiuddin. Ya, memang ada pertarungan antara 2 pemain ini. Satu turn yang baik dilakukan oleh Hidalgo. Kita lihat memang ada tarikan daripada Alif. Memang wajah Hidalgo menunjukkan rasa kemarahan beliau, kerana jikalau tidak, sudah pasti Hidalgo boleh melakukan lebih sesuatu. Ya, tidak ada pilihan. Alif terpaksa melakukan tarikan itu. Dari separuh masa pertama lagi, kedua-dua pemain ini kerana pergerakan Hidalgo sering kali dibayangi oleh Alif Nakiuddin, dan kad kuning minit ke-53 dan juga sepakan percuma kepada Kedah Darul Aman. Dari arah sebelah kiri pintu gol PDRM daripada Litak. Tadukan daripada sekali lagi Boyan Siga sebenarnya, tetapi susulan daripada Al-Hafiz Harun. Satu lagi peluang yang terhidang kepada Kedah Darul Aman. Apa yang berlaku, tindakan susulan hasil daripada tandukan yang tidak tepat, tetapi hadirnya Al-Hafiz Harun untuk bola kedua ataupun tindakan susulan. Ini hantaran yang cukup baik sebenarnya, dan rebounds yang sepatutnya disudahkan dengan cukup sempurna. Mungkin saya dapat lihat teknik Al-Hafiz tadi menyebabkan dia landing. Masa dia landing tu mungkin dia sedikit menyebabkan lututnya tidak selesa. Kita harap dia hanya sebagai knock ataupun kecederaan biasa, tapi nampak seperti tak serius. Tak serius. Kita harap Al-Hafiz dapat meneruskan lagi, tapi daripada isyarat beliau seolah-olah mengerang kesakitan itu agak menggerunkan. Dia sepatutnya Boyan Siga lebih baik, ya. Dapat tandukan itu sepatutnya lebih baik, tepat, lebih tepat ke arah gol. Kerana itulah dia dapat free header sebenarnya daripada Boyan Siga. Dan susulan daripada Al-Hafiz Harun juga melambung tinggi. Kita mengharapkan agar Al-Hafiz Harun dapat meneruskan lagi aksi di separuh masa yang kedua. Baru 9 minit di separuh masa yang kedua. Panjang lagi tempoh permainan di antara PDRM dan juga Kedah Darul Aman. Padi Awad, James Kuosa, Fakrul Azim di tengah. Hantaran cantik cuba mendapatkan Uci Akbar, tapi di sana berjaya ditanduk keluar. Kawalan daripada Moses ATD mencari Ifadayo, tak berjaya untuk mendapatkan hantaran daripada
Moses ATD. Ya, satu vision yang baik daripada OTD, kawalan yang kemas. Itu sebenarnya yang saya nak daripada Ifadayo, buat larian untuk memberikan option kepada midfield untuk menghantar bola. Sepatutnya dia mendapatkan bola itu terlebih dahulu. Kawalan daripada Kedah Darul Aman. Wan Amirul Afiq. Moses ATD. Al-Hafiz dah pun kembali. Daripada Litak. Lagi Awad. Rendah kepada Fakhrul Azim. Tak berjaya untuk mencari Alif Nakiuddin semula kepada Kedah Darul Aman. Sekali lagi kekasaran yang dilakukan oleh Alif Nakiuddin. Main terakhir yang menerima kad kuning sebentar tadi pada 3 minit yang lalu. Ya, sudah pasti Hidalgo akan menjadi sasaran defender. Kerana dia licik, dia juga antara pemain yang saya rasa mempunyai keupayaan baik daripada kawalan bola. Turning dia juga menarik. Itu yang saya suka dengan Hidalgo. Walaupun bertubuh kecil tetapi dia seorang pemain yang cukup kreatif di bahagian tepi. Fayad Zulkifli akan dibawa masuk bagi menggantikan Al-Hafiz Harun. Pastinya kecederaan yang dialami oleh Al-Hafiz Harun sebentar tadi tidak mampu untuk beliau meneruskan lagi baki di separuh masa yang kedua. Tapi itu sebabkan percuma daripada Litak mencari Ifadayo, tinggalkan susulan daripada Fayad sebentar tadi. Ini berjaya dikawal kemas oleh Akil Razak. Fadi Awad. Fit. Litak melakukan kanan kepada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh PDRM yang bermula dari bawah. Komin U tak mahu lagi untuk menghantar kepada rakan-rakan yang menanti jauh di harapan. Ke belakang semula kepada Akil Razak. Pemain-pemain Kedah terus memberikan tekanan, tapi masih lagi kawalan yang dimiliki oleh PDRM. Hidalgo. Baik kali ini untuk Manuel Ott, tak berjaya. Semula kepada PDRM. Tak lepas daripada Marcus Mekauli. Semula untuk Kedah Darul Aman di sebelah kiri. Posisi itu kini berada di sana adalah Fayad Zulkifli. Wan Amirul Afiq. Hidalgo di sebelah kanan meneruskan larian untuk Hidalgo melakukan hantaran lintang ke tengah mencari Ifadayo. Beliau dikawal kemas, tak mampu untuk melakukan turning, tapi masih lagi dalam kawasan penalti. Berbahaya kedudukan ini. Marcus Mekauli menghantar terus kepada Ucai Akbar. Rampas semula untuk Kedah Darul Aman. Moses kepada Manuel Ott. Fadayo di tengah, satu lorongan yang baik untuk Fayad. Antara lintang, belum lagi, masih lagi Fayad. Dua kali ada dua pemain yang melakukan hadangan. Agak sedikit lewat. Ya, saya tak faham kenapa Fayad tidak mahu melakukan hantaran. Ya, hantaran daripada Manuel Ott tadi sudah baik. Sepatutnya Fayad sudah boleh melihat dah siapa yang dia perlu hantarkan bola tersebut dan di mana ke arah tujuan bola itu. Sepatutnya hantaran lebih cepat. Ifadayo sudah menanti di depan. Saya rasa satu kerugian. Ini adalah satu plan yang baik. Kita lihat bagaimana hantaran ini membunuh defender. Tidak, ia killer pass. Dan di sinilah sepatutnya hantaran sepatutnya berlaku. Awal lagi ya. Ya, Ifadayo sudah menutup ruang. Dia sudah menunggu untuk buat satu tap ke arah gol. Tetapi Fayad tidak melakukan hantaran itu. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh Kedah Darul Aman yang cuba untuk mendapatkan jaringan, tetapi lihat pemain yang bergerak di sebelah kiri. Seperti kata Nazab tadi, beliau lebih sepatutnya melakukan hantaran awal kepada Ifadayo yang menanti, tapi beliau memilih untuk lambatkan dan selepas itu cuba melepasi kawalan pertahanan di sebelah kanan dan akhirnya tidak berjaya untuk mendapatkan
Ifadayo yang menanti di hadapan pintu gol PDRM. Yalah, itulah Ifadayo yang saya kenal. Dia harus berada di depan gol dan menunggu bola daripada hantaran rakan. Itulah yang gol kerap yang dilakukan oleh Ifadayo sebelum ini. Sepatutnya keputusan yang seperti saya katakan tadi, Fayad gagal untuk menghantar bola itu secepat mungkin. Bruno Suzuki juga akan dibawa masuk. Jaring gol kemenangan ketika perlawanan ini berlangsung di Stadium Darul Aman pada 4 hari bulan Mac yang lalu. 4 gol yang dihasilkan oleh Bruno Suzuki sepanjang musim ini. Dia belum lagi dibawa masuk. Teruskan lagi perlawanan. Terlepas di sana Marcus Mekauli. Semula kawalan kepada Kedah. Arif Farhan. Fedayo. Ada di bahagian tengah padang ke sebelah kiri. Arif Farhan, sampai itu Hidalgo kembali berada di sebelah kanan. Posisi separuh masa yang pertama adalah posisi sebenarnya untuk Hidalgo, tetapi perhatikan bagaimana hantaran yang sia-sia dilakukan oleh main Kedah, kerana Hidalgo ada di sana. Begitu juga dengan Litak juga ada di sana. Saya rasa Afiq tidak melihat rakan, kerana Litak tidak melakukan larian. Dia menanti bola untuk diberikan kepada kaki beliau. Itu sepatutnya yang diberikan kepada Litak. Daripada Akhir Razak, tak sampai, berjaya dirampas oleh Kedah Darul Aman. Satu tolakan awal daripada Moses. Litak memberikan bantuan. Satu lorongan rendah, tak berjaya melepasi Komin U. Offside kedudukan Nabil Amal Arfi. Hantaran jauh yang cari kedudukan di sebelah kiri. Ya, peluang yang baik, tetapi mungkin Nabil harus dia harus sebenarnya menunggu sebentar. Dia terlampau cepat ke hadapan, itu menyebabkan dia berada dalam kedudukan offside. Kali ini keputusan dia agak salah untuk melakukan larian. Daripada Litak, hantar ke sebelah kanan Hidalgo. Lintang ke tengah agak rendah, berjaya dikeluarkan oleh ejen Puosa, tapi masih lagi untuk Kedah. Tumpaan daripada Man and Out juga terhalang di sana. Hidalgo semula diberikan tekanan oleh Puosa. Gerakan bijak yang dilakukan oleh Wan Amirul Afiq. Ya, itu satu tackle yang penting. Sangat baik itu tackle yang saya rasa perlu dilakukan oleh Afiq. Memang itu tugas seorang defender untuk menidakkan gerakan itu diteruskan. Keputusan yang dibuat perlulah tepat jawab. Betul. Kerana kalau dia biar, bola itu pastinya mendatangkan bahaya kepada pintu gol Kedah Darul Aman. Tapi itu yang mengalami kecederaan adalah Alif Nakiyuddin. Mungkin akan direhatkan tahanan kiri PDRM, tetapi isyarat belum lagi diterima untuk kita melihat Bruno Suzuki yang akan dibawa masuk nanti. Akan percuma untuk Kedah Darul Aman. Moses untuk Litak. Ifedayo berikan kawalan oleh Komin U. Sebelah kiri Fayad Zulkifli. Manuel out di sana, tetapi 3 pemain PDRM untuk mengepung kawalan ataupun mengawal kedudukan Manuel out. Litak di sana, sedikit ke belakang, dirampas oleh PDRM. Kawalan daripada Uche Akbar. Satu tackle kehadap Fakrul Azim yang dilakukan oleh Moses Atede untuk kad kuning. Ya, tepat, jelas memang kesaran itu patut diberikan kad kuning kerana Moses tidak mendapat bola itu. Bijak pemain ini, itu Fakrul Azim, yang membuat satu acahan. Ya, kekesaran ini memang jelas berlaku. Main yang keempat dilayangkan kad kuning pada aksi malam ini.
Tapi apa yang boleh saya katakan tentang pemain ini, dia setakat ini cukup berjaya daripada segi kawalan bola dan juga dia menjadi pemain bertahan tengah yang saya rasa dia telah menjalankan tugas dengan cukup baik setakat ini. Bruno Suzuki dibawa masuk bagi menggantikan Uche Akbar. Ataupun Fauzi Majid. Tetapi kita melihat kepada Uche Akbar yang dikeluarkan. Fauzi Majid juga dibawa masuk. Kawalan daripada Fayad Zulkifli. Antas daripada Boyan Siga. Amirul Afiq cuba menghantar ke bahagian hadapan melihat kepada larian yang dilakukan oleh Fedayo. Hantaran kepada Kedah Darul Aman. Litak terlalu kuat pula hantaran semula yang dilakukan oleh Litak. Hantaran kepada PDRM. Saya rasa dia bermain dalam satu area yang sangat kecil kat situ. Sebab itu agak sukar untuk dia melepaskan diri. Oh, Nabil dah pun berjaya melepasi kawalan daripada Akmal Zahir. Dan terpaksa lakukan keputusan untuk menghalang larian daripada Nabil dan kad kuning juga dilayangkan kepada Akmal Zahir. Ya, Nabil antara pemain yang saya lihat dia mempunyai kepatasan yang baik. Memang jelas kad kuning untuk Akmal, tetapi saya rasa itu satu professional foul yang dia harus lakukan. Kalau tidak, sudah pasti Nabil boleh membawa bola itu ke depan dan mempunyai peluang yang baik untuk pasukan PDRM. Oh, dilihat di sini itulah kad kuning yang ketiga yang diterima oleh Akmal Zahir. Jadi akan terlepas aksi selepas ini. Dia juga menerima kad kuning ketika Kedah bertemu dengan Terengganu. Dan satu lagi kad kuning ketika Kedah bertemu dengan Perak. Ini adalah kad kuning yang ketiga. Sambil itu Hidalgo teruskan corak serangan untuk Kedah Darul Aman dan cuba melakukan hantaran lintang, tak berjaya. Dihalang oleh Fakrul Azim. Pantas untuk Kedah Darul Aman. Wan Amirul Afiq untuk Manuel Ott. Arif Farhan. Fayad. Litak. Ada bantuan di sebelah kiri oleh Manuel Ott. Semula ke belakang. Wan Amirul Afiq di sebelah kanan. Fadayu di tengah. Lurangkan ke sebelah kanan untuk Hidalgo. Nanti hantaran lintang daripada Hidalgo. Tetapi tandukan yang agak sedikit tidak menjadi daripada Fayad Zulkifli. Ya, perancangan itu sudah baik. Bagaimana Afiq membuka permainan mencari Hidalgo. Ya, saya suka dengan apa yang Hidalgo lakukan. Dia suka ingin buat satu crossing. Tapi di sini Fayad harus lebih tenang. Sepatutnya dia boleh mendada bola itu. Kerana tidak ada rakan yang memberitahu untuk sekurang-kurangnya boleh chase bola tersebut. Itu mendada seterusnya melakukan rembatan. Ini Kedah. Musi Fayad cuba melakukan percubaan. Dihadang di sana dengan cukup cemerlang. Walaupun beliau dah pun nampak ada peluang untuk lakukan rembatan ke arah Akil Razak. Ya, saya rasa dia agak lewat. Sedikit tamak daripada Fayad. Tadi saya dapat lihat bagaimana Manuel juga sudah membukakan ruang untuk menerima bola tersebut. Ya, saya tidak marahkan dia untuk melakukan rembatan. Kali ini peluang untuk Kedah Darul Aman. Bagaimana cuba masuk dalam kawasan penalti. Agak sedikit lewat daripada Fayad. Sekali lagi. Sudah ada dua peluang berturut-turut untuk pemain yang dibawa masuk di separuh masa yang kedua, Fayad Zulkifli. Teragak-agak sebenarnya pada situasi peluang ini. Ya, betul. Yang pertama tadi sepatutnya dia melakukan hantaran. Tetapi kenapa yang ini dia tidak mau lepaskan rembatan? Dia lihat Moses ada di sana. Dia cuba pula untuk membuat hantaran. Sepatutnya dia melepaskan rembatan. Apabila dia masuk ke dalam tadi, saya rasa sepatutnya dia terus dah boleh pergi ke depan dan melepaskan rembatan pada kaki kiri. Setidak-tidaknya ada percubaan yang menguji pintu gol PDRM. Tetapi ia tidak berlaku. Pada minit ke-70, peluang yang diterima oleh Kedah Darul Aman.
Fayat mencari kedudukan Moses. Moses berhenti tetapi melihat kepada kedudukan Fayat pula di sana. Itulah yang berlaku pada Kedah Darul Aman yang masih lagi cuba untuk mendapatkan jaringan pada kedudukan yang masih lagi tidak ada jaringan di Petaling Jaya. Masukan Bruno Suzuki mungkin akan memberikan sesuatu kepada PDRM. Ini adalah isyarat awal daripada Bruno Suzuki. Lakukan percubaan tepat ke arah pintu gol Kedah Darul Aman. Litak untuk Manuel Ott. Wan Amirul Afiq. Sama saja gerakan ini daripada Wan Amirul Afiq. Hidalgo akan berada di hadapan. Semula kepada Manuel Ott. Moses. Arif untuk Fayat. Mula kepada Moses, membiarkan untuk Wan Amirul Afiq. Sebelah kanan untuk Hidalgo. Maka berjaya daripada Hidalgo. Kali ini baik daripada Hidalgo tetapi mudah ditangkap kemas oleh Akil Razak. Satu corak walaupun agak lewat tetapi di sana kita nampak bagaimana hantaran-hantaran pendek yang berjaya juga tetapi hantaran itu yang perlu diperbaiki oleh Hidalgo. Ya, saya setuju. Memang Hidalgo akan mencari ruang walaupun dalam keadaan space yang kecil, dia masih lagi ingin melakukan hantaran. Tetapi di manakah pemain ataupun Ifadayu sepatutnya sekurang-kurangnya buat challenge daripada hantaran itu, tapi tidak ada siapa pun yang pergi untuk menyambut. Lepas Hidalgo daripada kawalan untuk Kedah melakukan serangan ketika ini. Manuel Ott. Litak di sebelah kanan. Berjaya untuk mendapatkan Litak. Hantaran ke tengah tetapi tidak ada mana-mana pemain yang berjaya membaca hantaran yang dilakukan oleh Litak. Sekali lagi melihat kepada serangan dilakukan oleh Kedah Darul Aman, tidak berjaya untuk mendatangkan ancaman kepada pintu gol PDRM. Ya, planning mereka baik, mereka ada kualiti daripada segi hantaran, tetapi finishing itu tidak nampak lagi. Penyudah yang saya rasa agak tumpul. Kerana setakat ini saya menguji kredit kepada defender pasukan PDRM, cukup disiplin untuk mengekang setiap gerakan yang diatur oleh pasukan Kedah. Lagi melihat kepada corak serangan yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Hantaran jauh di sebelah kiri kepada Fayat Zulkifli yang tidak mampu diteruskan. Farhan. Gerakan Nabil, percubaan daripada Nabil terlalu tinggi pula, tetapi satu positif kepada PDRM, mereka yang tertekan dalam 5 minit yang terakhir tetapi mereka muncul berusi hantaran mencari pemain ini. Ya betul, memang saya suka dengan kelibat Marcus. Dia antara pemain yang cukup selesa dengan bola. Kita lihat apabila dia mendapat bola, Nabil sudah melakukan gerakan. Itulah yang PDRM cuba lakukan. Betul mereka ada Nabil yang kerap membuka permainan. Sepatutnya Bruno juga membukakan ruang untuk berikan option kepada Marcus untuk melakukan hantaran. Pemain yang banyak cuba kepada ataupun setiap gerakan yang dilakukan oleh PDRM, terutamanya hantaran-hantaran yang dilakukan dari bahagian tengah mesti Marcus Macaulay. Itu juga peranan yang dimainkan oleh Fadi Awad untuk PDRM. Setakat ini dengan kelajuan yang dimiliki oleh Nabil, kita rasa beliau antara pemain yang memberikan satu impak yang besar kepada PDRM. Betul. Terutamanya pada aksi bertemu dengan Kedah ni. Saya dapat lihat PDRM lebih pada straight forward. Mereka tidak bermain di kawasan tengah, tapi mereka lebih apabila dapat bola, mereka turn dan seterusnya terus pergi ke arah gol. Itu yang lebih baik. Itu boleh mendatangkan bahaya kepada Kedah jikalau mereka tidak berhati-hati dengan Nabil dan juga Bruno. Penjaga PDRM Akil Razak berikan rawatan, tapi beliau mampu untuk meneruskan lagi. 15 minit terakhir di MBPJ, masih lagi tidak ada jaringan yang dihasilkan seperti mana aksi yang berlaku di Darul Aman. Perlawanan yang hanya
hanya menghasilkan satu jaringan. Yang Siga Amirul Afiq untuk Ifedayo. Moses Atede, Arif Farhan di sebelah kiri. Fayad Zulkifli cuba melepasi kawalan tahanan PDRM. Syafiq Ahmad di sebelah kanan. Amirul Afiq tengah mencari Ifedayo. Adi Awad memberikan kanan awal. Arif Farhan di sebelah kiri. Sedikit semula ke belakang untuk Moses. Bantuan diberikan oleh Litak. Itu juga dengan Amirul Afiq. Hidalgo. Harapkan ada antara lintang yang baik daripada Hidalgo. Hampir-hampir menuju ke arah Ifedayo. Cemerlang Akhil Razak untuk menumbuk keluar, tetapi masih lagi dalam kawalan Kedah Darul Aman. Terlepas di sana Moses Atede. Dah terus untuk menguasai bola pada Boyan Siga. Moses Atede. Farhan memberikan bantuan rendah untuk Ifedayo. Terjahan daripada Fadi Awad untuk mendapatkan sepakan percuma kepada Kedah Darul Aman. Fadi Awad juga banyak merencanakan pergerakan terutama dari bahagian tengah kepada PDRM. Perhatikan di sini. Ya, saya nak bercakap tentang gerakan ni ya. Baik kita lihat bagaimana Hidalgo. Dia antara pemain yang saya cukup suka bermain di bahagian saya. Antara itu berkualiti sebenarnya. Mungkin kecekapan Akil yang bijak untuk keluar. Memang itu area goalkeeper. Apapun hantaran ini berkualiti. Dan Akil telah menunjukkan satu itu goalkeeper, seorang goalkeeper yang itu alert tentang dengan hantaran tadi. Sama ada Litak ataupun Akmal Zahir yang berada di sana untuk melakukan tanggungjawab melakukan sepakan percuma ini. Terus daripada Litak terkena benteng, tindakan susulan juga tak berjaya. Ada kekasaran yang dilakukan oleh Akmal Zahir memberikan sepakan percuma kepada PDRM. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh Kedah Darul Aman. Ya, saya rasa sia-sia dengan set piece yang mereka dapat. Sepatutnya mereka mungkin ada beberapa set piece yang mereka boleh ubah daripada situ. Kerana perlukan seorang pemain yang mempunyai kualiti tendangan yang cukup sempurna daripada hantaran itu, daripada apa yang mereka dapat tadi itu. Perlukan seorang pemain yang mempunyai tendangan yang padu. Tapi saya rasa itu bukan sesuai untuk melepaskan rembatan. Untuk Kedah, Mainrod cari Ifedayo, terkena tangan dan penalti diberikan oleh Tuan Muhammad Yassin. Beliau dapat melihat dengan jelas antara lintang itu singgah di tangan pemain PDRM. Ya, jelas memang dapat kita lihat bagaimana Ifedayo cuba ke depan, terkena tangan pada James dan tepat keputusan pengadil memberikan sepakan penalti untuk pasukan Kedah FC. Pastinya kecewa James Okuwosa yang beraksi cemerlang 80 minit, tetapi sedikit saja kesilapan yang cuba menghalang tandukan Ifedayo. Akhirnya memberikan sepakan penalti kepada Kedah Darul Aman. Ifedayo awal-awal lagi dah pun memegang bola ya. Memang dia antara pemain yang akan mengambil sepakan penalti. Ifedayo antara tackle yang saya rasa dia ada kualiti untuk menjadikan gol daripada sepakan ini. Sama ada ini adalah keraian ataupun sesuatu yang tidak diinginkan oleh penyokong Kedah Darul Aman. Ifedayo untuk
mencari jaringan pertama untuk musim 2023 bersama dengan pasukan baharunya Kedah Darul Aman. Minit ke-81. Akil Razak pastinya mempunyai idea tersendiri, dapat mengagak apakah sebakan daripada Ifadayo oleh Segun. Daripada Ifadayo untuk jaringan pertama Kedah Darul Aman, minit ke-81 mendahului pasukan PDRM di MPPJ. Buka akaun jaringan untuk musim 2023 untuk penyerang yang baru dibawa masuk untuk Kedah Darul Aman, Ifadayo. Ya, cukup tenang. Memang Ifadayo dalam apabila dia menjadi penjaring terbanyak sepakan penalti adalah sebahagian daripada gol yang beliau jaringkan. Cukup tenang. Dia melihat kedudukan goalkeeper tertewas Akil Razak dengan tipu elah beliau. Dan saya rasa ini gol yang saya rasa cukup bermakna untuk Ifadayo dalam penampilan pertama untuk pasukan Kedah kali ini. Sama dengan Selangor selama 43 perlawanan, 53 gol. Tapi ini adalah jaringan pertama untuk pasukan baharu Kedah Darul Aman untuk Ifadayo. Ini antara mungkin momen yang akan diingati kerana sepanjang 80 minit kita tahu walaupun ada cubaan yang dilakukan oleh Ifadayo, tetapi agak terhad kerana tak ada hantaran-hantaran daripada rakan. Tetapi peluang ini diambil oleh Ifadayo untuk menyempurnakan sepakan penalti untuk Kedah Darul Aman mendapatkan jaringan pertama. Itak Captain Balotelli dibawa masuk untuk mengharungi 8 minit yang terakhir. Satu hantaran yang tidak sempurna daripada Akmal Zahir, berikan lontaran kepada PDRM. Bruno Suzuki sebelah kanan semula kepada Bruno. Masuk dalam kawasan penalti. Lepas Bruno, masih lagi dalam kawasan bahaya untuk Kedah Darul Aman. Di awat sebelah kiri untuk Fakhrul Azim. Bantuan diberikan oleh Ko Min U. Kuasa. Sentuhan terakhir daripada Fayad Zulkifli. Hantaran kepada PDRM. Dan Balotelli dibawa masuk. Main yang ada 4 jaringan. Dari kedua terbanyak Kedah Darul Aman untuk musim ini, di belakang William Lira. Sama dengan Litak juga ada 4 jaringan. Hantaran jauh ke dalam kawasan penalti. Berlaku pelanggaran di antara Jemaah Kuasa dan juga Kalamullah. Ya, sudah pasti James yang mempunyai fizikal yang besar menjadi advantage kepada beliau untuk bertembung dalam ataupun hantaran itu tadi. Dia adalah antara pemain yang akan pergi ke arah bola. Ya, kita lihat bagaimana sudah pasti dia asak normal bagi seorang penjaga gol. Rasa kalau mula tidak perlu argue kerana itu adalah pertembungan biasa. Dia Fair challenge. fair challenge. Dia tidak ada niat untuk mencederakan, tetapi itu adalah challenge yang biasa berlaku di depan gol. PDRM juga membawa masuk Arif Muhammad Anwar. Lagi 5 minit yang terakhir. Ada 4 penampilan dalam musim 2023. Ini penampilan yang kelima buat pemain berusia 28 tahun.
terakhir ketika bertemu dengan Kuala Lumpur City pada 27 April yang lalu. Dan ada 4 perlawanan terakhir beliau hanya berada di bangku simpanan. MU akan percuma untuk Kedah Darul Aman. Ini jika kekal jap, Kedah akan mendaki di kedudukan yang keempat. Betul. Menolak Sabah di kedudukan yang kelima. PDRM kekal di kedudukan yang ke-8, tetapi perbezaan mata dengan pasukan di bawah, itu ada Penang dengan 19 dan juga Negeri Sembilan untuk mengejar kedudukan di kedudukan ke-8. Tetapi top 4 mungkin ada perubahan. Andai kata keputusan Kedah ini berjaya kekal sehingga tamat perlawanan nanti. Ya, sudah pasti ada perubahan yang akan berlaku jikalau tiga mata berjaya dikutip oleh pasukan Kedah. Kad kuning ataupun tidak kepada James Kosa. Biasanya pemain yang bertubuh kecil akan mendapat advantage apabila bertemu dengan pemain yang lebih besar. Kita lihat daripada insiden ini memang James datang dengan yakin. Tidak ada foul sebenarnya. Dia tidak menyentuh tackle tapi mungkin Fayad bijak untuk memperdayakan pengadil. Baik, kali ini kawalan daripada James Kosa. Satu terjahan daripada, ada kedudukan sama ada Litak yang melakukan terjahan ataupun Fadi Awad. Saya merasakan pengadil menukar bisa memberikan penalti, tetapi ini pandangan saya dapat lihat Litak dikasari. Okey, kita lihat sekali lagi ni. Dia cuba dapatkan bola, tetapi kita lihat blok yang dilakukan oleh Fadi ini yang seolah-olah seperti Litak yang melakukan kekasaran. Kaki Fadi Awad yang menyentuh Litak dalam kawasan penalti. Boleh dibincangkan, tetapi saya dapat lihat itu pandangan saya, Litak dikasari. Okey, mungkin ada pandangan kedua daripada pembantu pengadil Yusri Muhammad. Dia nampak lebih jelas jap. Betul. Penalti. Jelas. Tepat jap kata. Betul. Kerana itulah yang saya katakan. Sememangnya Litak dikasari Litak bukan ini, Fadi Awad yang saya tidak dikasari. nampak Litak untuk membuat tackle. Dia lebih inginkan kepada bola itu. Dan Fadi yang melakukan, dia cuba buat blocking, tetapi blocking itu menunjukkan kekasaran yang dilakukan. Rempuhan daripada Fadi. Ya, seperti rempuhan yang dilakukan oleh Fadi. Kaki dia naik. Ya. Itu yang menghalang larian Litak, dan itu pembantu pengadil berada pada kedudukan tepat dan memberitahu situasi sebenar, dan ianya ditukar kepada sebagai penalti. Itu bahawa saya katakan membantu pengadil. Yes. Itulah tugas seorang pembantu pengadil, membantu pengadil yang tidak nampak kejadian itu tadi. Saya tidak salahkan pengadil, tetapi pembantu pengadil telah membantu beliau untuk membuat keputusan. Dan saya suka bila dia pergi berjumpa dengan pembantu pengadil, penjaga garisan, berbincang. Ya, itu yang menampakkan situasi itu lebih lancar. Keputusan yang bijak daripada Tuan Muhammad Yassin untuk mendapatkan pandangan pembantu pengadil kepada situasi maupun insiden di antara Fadi Awad dan juga Litak, dan kemudiannya menukar keputusan kepada sepakan penalti yang kedua kepada Kedah Darul Aman pada malam ini. Minit ke-81 Ifedayo, dan kali ini Litak pula akan melakukan sepakan penalti. Cari jaringan kelima. Untuk Litak, 2 gol terakhir ketika bertemu dengan Sabah pada 2 hari bulan Jun. Ini apakah ada pertambahan jaringan untuk mengukuhkan kedudukan di Stadium MBPJ. Litak dan juga Akil Razak. Daripada Litak, mudah rendah di sebelah kanan untuk Kedah mengukuhkan kedudukan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk jaringan kedua pada malam ini.
PDRM 0, Kedah Darul Aman 2. Litak untuk jaringan kelima. 2 penalti yang mereka peroleh dan kedua-duanya disempurnakan untuk 2 jaringan Kedah pada malam ini. Ya, cukup sempurna. Memang kelajuan bola itu menyukarkan Akil Razak untuk menepis. Agakkan yang tepat, dia pergi ke arah yang betul, tetapi kelajuan bola itu menyukarkan Akil Razak untuk menepis ataupun menyentuh bola itu. Satu sepakan yang sempurna, baik daripada Litak, rendah dan juga laju. Ini pace yang menyukarkan penjaga gol untuk, walaupun tepat arah yang dibaca oleh Akil, tetapi lihat bagaimana syarat ataupun respon daripada Akil agak sedikit kecewa walaupun tekaan tepat ke sebelah kanan, tetapi kelajuan bola daripada Litak memberikan jaringan yang kedua. Game over? Itulah jawapannya. Mereka beraksi dalam masa yang dilanjutkan. Minit ada lagi. 1 minit dah selesai, ada lagi 4 minit menuju ke whistle penamat. Apapun PDRM, walaupun kedudukan mereka ketinggalan, tetapi mereka juga beraksi cemerlang sehinggalah ke minit 80. Alif Aiman Rosman. Ya, mereka bermain baik. Mungkin nasib tidak bersama dengan mereka. Mereka juga melancarkan serangan. Tapi tadi satu tackle yang cukup cemerlang dilakukan oleh Litak. Walaupun kepenatan, saya dapat lihat bagaimana kerja keras yang ditunjukkan oleh Litak. Dia bermain mengikut whistle. Itu yang saya nampak lihat kelebihan Litak dalam pasukan Kedah. Itu yang rata-rata penyokong Kedah memberikan ujian kepada work rate yang dimiliki oleh Litak. Beliau sentiasa berlari, beliau sentiasa cuba untuk melakukan tekanan kepada pasukan lawan dan ianya mendapatkan satu jaringan pada penghujung perlawanan. Ya, kadang-kadang perlukan ada pemain yang bekerja keras di atas padang. Kita dapat lihat dia terlibat dalam, walaupun menyerang, bertahan juga dia turun untuk membantu. Itu adalah satu contoh yang cukup positif ditunjukkan oleh Litak. Azrul Daniel juga dibawa masuk oleh Nafuzizin. Moses untuk Balotelli, lepas daripada Balotelli, 2 pemain yang melakukan hadangan, kekasaran yang dilakukan ke atas Jonathan Balotelli. Ya, bijak Balotelli menunggu masa bagaimana dia menolak bola itu ke depan dan seterusnya menggunakan strength, speed yang ada. Dia cuba menarik. Ya, jelas ada satu hentakan ke arah ke atas kaki Balotelli. Itu menyebabkan diberikan sepakan percuma. Kasaran dilakukan oleh Syafiq Ahmad untuk Kedah mendapatkan sepakan percuma. 1 minit setengah saja lagi. Tapi 2 jaringan yang memisahkan kedudukan PDRM dan juga Kedah Darul Aman. Ifedayo dan juga Litak menerusi 2 sepakan penalti. Nantikan sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Litak. Sepakan terus terkena benteng, dikeluarkan oleh Bruno Suzuki, tetapi masih lagi dikawal oleh pemain-pemain Kedah Darul Aman. Azrul Daniel minta bantuan tetapi tak sampai kepada Fayad Zulkifli. Komin U, Kauli, Adi Awad, Safi, Bruno, hantaran jauh. Alif Aiman saja berada di sana. Ada Litak mencari Ifedayo. Kawalan kemas daripada Jem Kuosa. Ada foul daripada Jem Kuosa. Tangannya itu menarik bahu Ifedayo. Ada lagi sepakan percuma yang diberikan oleh pengadil pada penghujung perlawanan.
Dia kemas. Memang Fadayu menggunakan strength beliau untuk mengawal bola itu diambil oleh James. Saya rasa ini mungkin adalah hantaran ataupun free kick terakhir. Kita dapat lihat bagaimana kekuatan yang ada pada Fadayu. Tangan James tu yang menyebabkan dia dapati foul. Tangan kiri dia guna, tangan kanan dia guna nak tarik dia. Kiri kanan dia gunakan. Okey, kita nantikan sepakan percuma daripada Litak. Atau lintang ke tengah. Tanduk keluar oleh pertahanan PDRM dan di situ juga